Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustazah Asma Harun menyampaikan pandangan beliau tentang poligami. Video asalnya panjang, yakni lebih kurang sejam 40 minit. Namun yang menjadi fokus ramai orang ialah 3 minit pertama. Bahkan 3 minit pertama itulah yang telah dipotong dan disebar-sebarkan di media sosial melalui pelbagai platform. Ayuh kita tonton video 3 minit tersebut dan kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Bagi yang baru dengan video react dan kritikan seperti ini, ingin saya maklumkan bahawa sesuatu yang telah tersebar luas, maka ulasan, react dan kritikan juga adalah secara terbuka lagi disebar luas. Ini supaya semua yang telah menonton video asal dapat menyemak, menganalisa dan membanding dengan video ini. Baik, ayuh kita tonton, dengar baik-baik ya apa yang dikatakan oleh Ustazah. Link bagi video penuh dalam kotak description. Terima kasih saya ucapkan kepada saluran YouTube Ustazah Asma Harun. Baik, tentang pendapat. Ada juga yang tanya saya, Ustazah, kalau suami Ustazah nak kahwin lain, apa pendapat Ustazah? Saya tak nak. Saya jawab terus terang, saya tak nak. Saya tak boleh terima. Saya dah daripada dulu sampai sekarang, sampai hari ini, saya pun cakap benda yang sama. Saya tak boleh terima. Kalau ni, tapi suami saya tak pernah tanya pendapat tu. Dia tak berani, saya rasa. Dia tak berani tanya soalan tu kan pada saya kan. Sebab saya, sebelum dia berniat nak tanya, saya dah bagi tahu dah, saya tak nak. Saya tak boleh terima. Saya seorang wanita yang sangat kuat cemburu. Saya sangat bimbang jika saya tidak boleh mengawal cemburu dan akhirnya saya hilang akhlak saya hilang diri saya tak boleh kawal emosi saya akan jadi mudarat pada diri saya, sekian-sekian. Okey. Sebab saya akan jawab soalan ni. Berdosa tak Ustazah isteri menolak? Tak berdosa, sebab ia bukan perkara wajib. Bahkan ia bukan sunat. Hukumnya adalah harus. Bukan benda wajib. Tapi suami perintahkan. Suami boleh perintahkan isteri dan isteri akan disebut sebagai derhaka apabila suatu perintah itu wajib. Suami perintahkan isteri tutup aurat, isteri tak nak. Isteri wajib sebab seiring dengan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Suami wajibkan isteri solat, isteri tak nak. Isteri itu boleh dikatakan derhaka. Bahkan kalau suami wajibkan isteri masak, saya perintahkan awak masak, saya tak nak masak. Saya tak nak. Saya perintahkan awak masak, itu pun kalau suami tu cakap, awak ni si derhaka, saya suruh masak tak nak masak. Tak. Itu mulut dia je. Itu adalah perkataan ataupun hukuman ketetapan yang disebut oleh suami. Tapi dari sudut syariat, isteri yang enggan masak. Tapi ini bukan pasal isu siapa bertanggungjawab masak. Sebenarnya menyediakan makan tanggungjawab bersama. Tanggungjawab suami dan isteri. Kalau isteri tak nak masak, maka suami boleh order ke, beli makan kat kedai ke, bungkus ke. Maksudnya, tanggungjawab bersama. Tak boleh kata, ini tanggungjawab awak. Ini tanggungjawab saya. Okey, suami pula jawab, saya dah beli beras. Beras saya beli. Awaklah masak. Contoh kan. Saya dah beli dah. Ayam tu semua ada. So, awak masak. Saya tanggungjawab daripada awal, betul nafkah suami. Tapi dalam menyiapkan, menyediakan, sama-sama lah. Tapi kalau isteri tak nak, dan suami cakap isteri tu dahaka, tak payahlah nak mikir sampai ke malam aku isteri dahaka sebab tak masak. Sebab itu ada perkataan yang tidak memenuhi syarak sampai semudah-mudahnya nak letakkan isteri itu derhaka. Masak hukumnya asalnya adalah harus, boleh pergi kepada sunat. Kan dapat pahala lah kalau masak tu, dapat pahala. Baik, ulasan pertama. Apabila bercakap, masyarakat kita akan memandang siapa yang bercakap. Jika yang bercakap itu ialah abang Honda atau kakak Toyota, mungkin tidak ramai yang akan menjadikannya sebagai rujukan, ikutan dan teladan. Namun, jika yang bercakap itu ialah ustazah selebriti
di saluran YouTube-nya yang sudah mencecah 300,000 lebih subscribers, maka apa yang beliau cakap pasti menjadi rujukan, ikutan dan teladan. Meskipun beliau bercakap tentang dirinya dan keluarganya, ia tetap akan dijadikan rujukan, ikutan dan teladan oleh orang lain, khasnya para isteri. Meskipun beliau bercakap selama sejam 40 minit, yang menjadi rujukan ramai ialah 3 minit pertama kerana mereka mengikuti role model, iaitu ustazah. Bahkan ya, apabila video tu panjang, attention span ataupun tempoh yang orang dapat memberi fokus ialah kepada 10-15 minit yang pertama itu. Yang lebih-lebih tu mereka dah tak proses lah. Tapi 3 minit pertama tu role model mereka bercakap, itulah yang mereka akan beri perhatian, ingat dan amalkan. Oleh itu, amatlah penting seorang ustazah selebriti bercakap bukan dengan emosi, tetapi dengan ilmu, fakta dan wawasan yang luas. Baik, ini sebagai mukadimah ya. Ulasan kedua, dalam potongan video yang sama-sama kita tonton tadi, ustazah mulakan dengan soalan ataupun menerima soalan, kalau suami ustazah nak kahwin lagi, apa pendapat ustazah? Maka ustazah menjawab, saya tak nak. Saya jawab terus terang, saya tak nak. Saya tak boleh terima. Dalam sesi live yang sama, ya, sila rujuk video penuh pada minit 20.45, maknanya 20 minit dan 45 saat dan seterusnya. Ustazah menyebut bahawa beliau memilih monogami. Ustazah menyebutnya 2 kali. Jadi ia bukan tersasul cakap. Ayuh sama-sama kita dengar. Saya suka sebut begini. Saya memilih untuk monogami. Maksudnya saya tidak boleh terima kalau suami saya nak poligami. Saya nak kekal dalam rumah tangga yang poligami. Sekiranya tapi suami saya tak pernah minta, tak pernah cakap, wallahualam. Mari kita tanya dia kita tanya dia, betul ke dia tak pernah terlintas, dia tak nak. Okey. Baik, sahabat-sahabat semua, saya juga akan berkata begini. Saya memilih sunnah Nabi hidup monogami. Ketika dengan isteri pertama, Nabi monogami, iaitu Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah daripada umur 40 sampai umur 50. Baik, soalan saya, dalam fiqh mazhab manakah? Baik mazhab Asy-Syafi'i atau mana-mana mazhab 4 yang lain? Atau pendapat imam mujtahid yang manakah? Atau pendapat persidangan fiqh yang manakah? Dinyatakan bahawa pilihan monogami atau poligami merupakan hak isteri. Bahawa isteri yang berkata, saya memilih monogami. Kemudian, ustazah menyandarkan perkara ini kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, saya memilih sunnah Nabi hidup monogami ketika dengan isteri pertama. Baik, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monogami dengan Khadijah radhiyallahu anha, apakah itu merupakan pilihan Khadijah atau itu merupakan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, di sini berlaku satu perubahan hukum yang serius dalam syariat Islam, di mana pilihan monogami atau poligami telah beralih daripada keputusan suami kepada keputusan isteri. Dan yang mengubahnya bukanlah abang Honda atau kakak Toyota, bererti bukan orang awam yang mengubahnya, tetapi yang mengubahnya ialah seseorang yang dinobatkan oleh masyarakat sebagai ustazah. Kemudian bagi menjustifikasikan perubahan hukum ini, ia disandarkan atau dikaitkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dusta pada siang hari. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bezakan bahawa ini bukan kerana saya ni lelaki yang bercakap, yang tidak faham perasaan seorang wanita. Bukan ya. Bezakan bahawa ini melibatkan perubahan hukum syariat Islam. Dan ia adalah satu kesalahan yang mesti kita pandang serius. Okey,
Ulasan ketiga, Ustazah memberikan alasan kenapa beliau berkata tak nak kepada poligami. Saya nukil semula ya kata-kata beliau. Beliau berkata, saya seorang wanita yang sangat kuat cemburu. Saya sangat bimbang jika saya tidak boleh mengawal cemburu dan akhirnya saya hilang akhlak saya. Saya hilang diri saya tak boleh kawal emosi saya akan jadi mudarat pada diri saya. Sekian-sekian ya, saya nukil balik apa yang Ustazah sebut. Baik, terhadap alasan-alasan ini saya ada soalan. Adakah yang mencipta wanita, yang mencipta emosi wanita, yang memberikan rasa cemburu kepada wanita dan yang menghalalkan poligami Tuhan yang berbeza-beza? Sudah tentu jawapannya tidak. Yang mencipta wanita, yang mencipta emosi wanita, yang memberikan rasa cemburu kepada wanita dan yang menghalalkan poligami adalah Tuhan yang sama dan satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apabila Allah mensyariatkan poligami, menghalalkan poligami, mengharuskan poligami, apakah Allah tidak tahu bahawa ia pada zahirnya sesuatu yang tidak selari dengan emosi cemburu wanita? Apakah Allah tidak tahu atau apakah Allah sengaja mensyariatkan sesuatu yang menzalimi wanita? Sudah tentu jawapannya tidak. Maka cuba lihat dari sudut yang lain bahawa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan poligami, menghalalkan poligami, mengharuskan poligami kerana Allah tahu sifat cemburu yang ada pada wanita adalah sesuatu yang boleh dikawal, sesuatu yang boleh diuruskan apabila wanita itu sendiri hendak mengawal dan mengurusnya. Apabila wanita itu sendiri kembali kepada Allah dan meminta pertolongan Allah agar diberikan kekuatan mengawal dan mengurus perasaan cemburu itu. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila ada para isteri yang dapat menerima diri mereka dimadukan, mereka itu bukanlah makhluk asing. Mereka itu bukanlah dari planet-planet lain. Mereka itu bukanlah robot mechanical. They are not aliens. They are not robots. Mereka itu bukanlah wanita yang tiada emosi, tiada perasaan cemburu. Mereka adalah manusia biasa yang ada emosi cemburu. Namun, perbezaannya, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk mengawal dan mengurusi perasaan cemburu mereka. Memang, perasaan cemburu tidak boleh disifarkan. Bahkan perasaan cemburu itu pun sebenarnya menunjukkan kasih sayang seorang isteri kepada suaminya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, ia juga tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Sebaliknya, hendaklah ia diurus dan dikawal. Ia bukanlah mudah. Maka mereka, yakni para wanita yang dimadukan, meminta pertolongan Allah untuk mengawal dan mengurusi emosi cemburu tersebut. Wanita-wanita yang hidup dalam keluarga poligami, mereka ini tidak pergi satu Malaysia berbicara tentang Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Tetapi apabila merujuk kepada diri sendiri, apabila berbicara tentang diri sendiri, Allah itu hilang. Allah itu entah ke mana. Wanita-wanita ini tidak berbicara dalam YouTube, mengajak orang lain kepada Allah. Tetapi diri sendiri lupa kepada Allah. Bahkan wanita-wanita ini melihat poligami dari sudut yang positif kerana mereka yakin Allah tidak sekali-kali akan menzalimi wanita. Allah tidak sekali-kali akan mensyariatkan, menghalalkan, mengharuskan sesuatu yang menzalimi wanita. Mereka melihat poligami sebagai salah satu sarana untuk beramal soleh bagi memperoleh redha, pahala dan syurga Allah. Para penonton yang dirahmati Allah, cuba bayangkan apabila kaum lelaki, khasnya para suami, juga beralasan dengan alasan yang sama dikemukakan oleh Ustazah. Bukan untuk berpoligami tetapi dalam rangka kehidupan monogami. Contohnya, para suami lazim dikatakan sebagai memiliki ego yang tinggi. Bagaimana jika suami itu berkata, ego aku memang tinggi, jangan nak tegur-tegur aku sebab ego aku memang tinggi.
Jika kamu tegur aku bimbang. Aku akan hilang kawalan sehingga rosak agama, rosak akhlak aku. Maka aku tidak akan berubah. Demikian juga andai kata para suami ada sikap buruk yang lain seperti panas baran, bad temper ya, boros, asyik lepak dengan member, tidak memberi nafkah dan lain-lain. Lalu apabila ditegur, mereka juga memberi alasan, saya memang tinggi ego, saya memang cepat marah, saya memang sekian. So macam mana? Jika ustazah selebriti boleh membiarkan emosi cemburunya tanpa kawalan, maka para suami juga akan menggunakan alasan yang sama, membiarkan apa-apa emosi atau sikap mereka yang tidak baik begitu sahaja tanpa kawalan. Inilah yang saya katakan di awal video ini, bahawa ustazah bercakap dengan emosi, bukan dengan ilmu mahupun wawasan yang luas. Sebab kalau ada wawasan yang luas, ustazah akan berhati-hati. Sebab apa yang diperkatakan itu akan dijadikan hujah dalam kes-kes yang lain selain poligami. Oleh itu, sebagaimana kita nasihatkan para suami untuk berusaha mengawal dan menguruskan apa-apa emosi dan sikap mereka yang tidak baik, dan berdoa meminta pertolongan Allah, kita juga nasihatkan para isteri untuk mengawal dan menguruskan emosi cemburu mereka dan berdoa meminta pertolongan Allah. Mengakhiri ulasan ketiga ini, alangkah baiknya seseorang yang diangkat sebagai ustazah dijadikan rujukan ramai, memberi jawapan atau keterangan yang dapat menjadi rujukan ramai, yang menjadi contoh teladan ramai, khasnya para isteri yang beriman kepada Allah. Alangkah baiknya jika ditanya pandangan ustazah tentang poligami, pandangan ustazah jika suami hendak menikah lagi, ustazah menjawab umpama ya, poligami adalah sesuatu yang berat bagi semua wanita beriman, dan terus terang ustazah cakap, ia juga berat bagi ustazah. Ustazah harap suami tidaklah hendak bernikah lagi. Namun, seandainya suami ustazah ingin berpoligami, ustazah tidak akan bertanya atas keperluan apa, atas sebab apa. Kerana semua itu tidak pernah ditanya oleh Allah dan Rasulullah apabila menghalalkan poligami. Yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulullah ialah berlaku adil. Maka ustazah berharap suami dapat berlaku adil dalam menjaga dan menunaikan hak kedua-dua isteri sebaik-baiknya. Sebaliknya, ustazah akan berdoa kepada Allah agar diberikan kepada ustazah kekuatan mengawal dan mengurusi perasaan cemburu yang ada pada diri ustazah. Bahkan ustazah akan berdoa yang lebih tinggi lagi, yakni agar Allah berikan ustazah kekuatan untuk membantu suami berlaku adil dalam keluarga poligami yang bakal didirikan dan mengurusinya dengan baik. Semua ini ustazah lakukan kerana inginkan redha Allah, pahala Allah dan syurga Allah. Ini yang utama atau primary. Yang kedua atau secondary, ustazah lakukan ini supaya wanita lain di luar sana dapat juga berkongsi suami dengan ustazah. Wanita itu bukanlah makhluk asing, bukanlah orang kafir, tetapi saudara kita yang seagama, yang turut beriman kepada Allah, yang inginkan kehidupan bersuami. Ini contoh jawapan yang dapat menjadi panduan, rujukan kepada semua. Baik, ulasan keempat. Ustazah menerangkan yang dapat saya simpulkan bahawa mentaati perintah suami hanyalah dalam perkara yang selari dengan perintah syariat seperti menutup aurat dan melaksanakan solat. Ia bukan dalam perkara harus, umpama poligami, kerana poligami itu hukumnya harus sahaja. Sekali lagi, ini adalah kenyataan yang bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hukum syarak, tetapi berdasarkan emosi dan wawasan yang sempit. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 1573, atau edisi Muassasah Ar-Risalah, hadis nombor 1661 dengan darjat yang dinilai hasan li ghairihi oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas musnad Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza sallatil
Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bermaksud, apabila seorang wanita, apabila seorang isteri solat 5 kali, 5 kali sehari, solat fardu 5 kali sehari, berpuasa pada bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga daripada mana-mana pintu syurga yang dikehendakinya. Baik, hadis ini saya yakin semua pernah mendengarnya ya. Ayuh kita halusinya. Ia menerangkan keutamaan seorang isteri yang bukan sahaja dapat memasuki syurga tetapi dapat memilih mana-mana pintu syurga yang disukainya. Sudah tentu dia akan pilih pintu syurga yang terbaik. Kenapakah isteri itu mendapat keutamaan ini? Apakah kerana dia mentaati suami untuk solat 5 kali sehari? Tidak. Kerana dalam hadis tersebut, isteri itu sudah sememangnya solat 5 kali sehari. Apakah kerana dia mentaati suami untuk berpuasa wajib bulan Ramadan? Tidak. Kerana dalam hadis tersebut, isteri itu sudah sememangnya berpuasa bulan Ramadan. Apakah kerana dia mentaati suami untuk menutup aurat? Menjaga kemaluannya di sini adalah kiasan yang berarti menutup aurat? Tidak juga. Kerana dalam hadis tersebut, isteri itu sudah sememangnya menutup aurat. Jadi, apakah kelebihan yang dilakukan oleh isteri itu sehingga mendapat keutamaan boleh memilih mana-mana pintu syurga yang disukainya? Jawapannya terletak pada perkara keempat yang dilakukan oleh isteri, yakni mentaati suaminya. Sekarang ni, adakah isteri itu mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang sememangnya diwajibkan oleh syarak? Jawapannya tidak, kerana sejak awal isteri itu sudah sememangnya mentaati hukum syarak. Kita ulang balik hadis tersebut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seorang wanita yakni isteri mendirikan solatnya 5 kali sehari, berarti dia sudah sememangnya solat 5 kali sehari. Berpuasa dalam bulan Ramadannya, berarti dia sudah sememangnya berpuasa bulan Ramadan. Apa lagi? Yang ketiga, menjaga kemaluannya, berarti dia sudah sememangnya menjaga auratnya. Keempat, dan yang keempat ini tiada kaitan dengan 3 yang pertama kerana dia sudah sememangnya melakukan 3 yang pertama itu. Keempat ini apa dia? Mentaati suaminya. Jadi yang keempat ini bukan lagi mentaati dari aspek perkara yang sedia diwajibkan oleh syarak kerana isteri sudah sememangnya melakukan semua itu. Tetapi keempat ialah perkara-perkara yang dibiarkan terbuka oleh syarak. Mudah kata, ia adalah perkara-perkara yang harus atau mubah hukumnya. Apabila sudah buat yang keempat itulah, barulah dikatakan kepadanya, masukilah syurga dari mana-mana pintu syurga yang kamu sukai. Kenapakah isteri yang mentaati suaminya mendapat keutamaan yang sangat luar biasa ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bahawa dalam rangka mentaati suami dalam perkara-perkara yang harus amatlah sukar. Tanyalah mana-mana isteri yang taat kepada suami. Ia adalah sesuatu yang sukar. Namun, mereka tetap mentaati suami kerana mereka ada objektif yang jauh lebih besar, yakni ingin memasuki syurga Allah dari mana-mana pintu yang mereka sukai. Okey, jelas semua ya. Maka hukum asal bagi kehidupan suami isteri ialah isteri mentaati suami dalam perkara-perkara yang harus atau mubah hukumnya. Ia bukan merujuk kepada perkara-perkara yang sudah sememangnya diwajibkan oleh syarak dan bukan juga merujuk kepada perkara-perkara yang sudah sememangnya dilarang oleh syarak. Yang diwajibkan oleh syarak, suami tak suruh pun isteri mesti laksanakan. Yang dilarang oleh syarak, suami tak larang pun isteri sudah sedia meninggalkan ataupun menjauhinya. Maka apabila dikata taat kepada suami, ia adalah dalam perkara-perkara yang harus atau mubah. Okey, kenapa saya berkata hukum asal? Kerana perkara ini ada perinciannya. Baiklah. Memandangkan ustazah menjadikan memasak sebagai contoh,
maka saya juga menggunakan memasak sebagai contoh. Hukum memasak adalah harus. Setuju? Baik. Katakanlah suami memerintahkan isteri untuk masak. Maka di sana ada perinciannya. Kes pertama, isteri dalam keadaan kelapangan untuk memasak. Maka isteri mentaati suami untuk masak apa yang termampu olehnya. Kes kedua, isteri dalam keadaan kelapangan untuk masak. Namun, suami perintahkan masakan yang berbeza untuk sarapan, makan tengah hari, makan malam. Kemudian, setiap masakan ni pula minimum 5 jenis lauk pauk yang berbeza-beza. Ringkasnya, suami telah memerintahkan isteri dengan sesuatu yang harus tetapi tidak munasabah. Maka isteri maklumkan kepada suami bahawa dia tidak mampu melakukan semua itu. Jika sekadar 1-2 lauk dengan lauk yang sama untuk lunch and dinner, itu bolehlah. Ringkasnya, ketaatan isteri kepada suami dalam perkara yang harus adalah dengan syarat ia merupakan perintah yang munasabah. Jika tidak munasabah, cuba slow talk dengan suami. Sebab suami ni kerap kali slow atau blur-blur untuk memahami cabaran yang dihadapi oleh isteri. Jadi komunikasi adalah penting. Kes ketiga, isteri bekerja kerana dia perlu melunaskan hutang belajar dulu, atau dia juga ada ibu bapa, adik-beradik yang perlu dibantu kos sara hidup, atau kerjayanya itu memang diperlukan oleh umat seperti doktor sakit puan atau ONG. Jadi ringkasnya, suami bekerja dan isteri bekerja, atau isteri tidak bekerja tetapi sibuk menguruskan anak kecil atau anak yang ramai. Dalam kes ketiga ini, suami tidaklah memerintahkan isteri untuk memasak kerana isteri tiada kelapangan untuk memasak. Atau jika suami perintah, maka isteri maklumkan bahawa dia kesempitan masa untuk memasak. Maka boleh makan luar atau pesan makanan di luar. Jika suami tetap perintah dan isteri tetap enggan masak, barulah dikatakan isteri tidak berdosa, tidak derhaka kerana isteri sememangnya tiada kelapangan untuk masak. Kesimpulannya, hukum memasak adalah harus, dan apabila suami memerintahkan isteri memasak, maka isteri mentaati suami untuk memasak. Namun, apabila isteri tiada kelapangan untuk memasak atas sebab-sebab yang munasabah, atau suami memerintahkan masakan yang tidak munasabah, isteri tidaklah berdosa, tidaklah dikira derhaka apabila tidak memasak. Pun begitu, kehidupan suami isteri adalah kehidupan berkomunikasi dan saling berbuat ihsan. Kepada para suami, permudahkanlah bagi isteri untuk mentaati perintah anda. Sebelum memerintahkan isteri memasak atau apa-apa lain, ingat dia, memasak ni hanya sebagai contoh, perhatikanlah terlebih dahulu keadaan isteri. Perintahlah, mintalah apa yang munasabah, dan jika isteri tidak kelapangan atau tidak mampu memenuhinya, maka jangan paksa isteri untuk tetap mentaati perintah tersebut. Sebaliknya, berilah pilihan, options atau jalan keluar yang mengembirakan semua pihak. Permudahkanlah bagi isteri sebagai satu bentuk amal soleh demi memperolehi redha, pahala dan syurga Allah. Kepada para isteri, jika suami perintahkan sesuatu, maka lihatlah ia sebagai sarana untuk beramal soleh demi meraih redha, pahala dan syurga Allah. Namun, jika suami memerintahkan sesuatu yang tidak munasabah atau tidak mampu dilakukan, maka cuba maklumkan atau bincang bersama suami. Macam yang saya katakan, suami ini kerap kali slow atau blur. Dia tidak faham cabaran atau halangan yang dihadapi oleh isteri. Maka dengan makluman atau perbincangan, moga-moga suami faham dan tidak blur lagi. Dengan cara ini, meskipun hukum asal adalah isteri mentaati suami dalam perkara-perkara yang harus hukumnya, ia akan dapat berubah menjadi sesuatu yang membahagiakan. Tanpa perlu suami mengeluarkan perintah, isteri sudah sedia memasak. Tanpa perlu isteri masak, suami sudah offer untuk belanja makan di luar. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, keluarga adalah umpama satu pasukan dan setiap pasukan mesti ada pemimpinnya.
Untuk pasukan itu berfungsi dengan baik dan berjaya, pemimpin mestilah memberikan arahan yang munasabah dan ahli pasukan mentaati arahan tersebut. Jika pemimpin memberikan arahan yang tidak munasabah, maka ahli pasukan menasihati pemimpin tentang apa yang tidak munasabah itu. Sesuatu pasukan pasti akan gagal berfungsi jika pemimpin mengeluarkan perintah yang tidak munasabah atau ahli pasukan enggan mentaati perintah tersebut tanpa alasan yang munasabah. Cuba bayangkan jika sesuatu pasukan, ahli pasukannya sengaja enggan taat. Jika sesebuah keluarga, isteri sengaja enggan taat. Kemudian berhujah pula, tiada ketaatan dalam perkara harus, tidak berdosa dan tidak dianggap derhaka. Cuba bayangkan ke manakah hala tuju pasukan tersebut, ke manakah hala tuju keluarga tersebut. Okey, ulasan kelima. Merujuk kepada dakwaan mentaati perintah suami hanyalah dalam perkara yang diwajibkan syarak, bukan dalam perkara yang harus. Jika tidak ditaati, ia bukanlah berdosa atau derhaka. Saya katakan ini adalah sesuatu yang berdasarkan wawasan yang sempit. Kenapa saya berkata sedemikian? Baik, cuba bayangkan jika anak-anak yang mendengar apa yang ustazah dakwa dan mereka juga berhujah dengan hujah yang sama. Misalnya, ibu minta tolong anak, tolong buang sampah dari dapur ke tong sampah di luar rumah. Anak pula jawab, ia bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh syarak. Hukumnya harus saja. Jika saya tak buat, saya tidak dikira berdosa atau derhaka kepada ibu. Misal kedua, ibu menegur anak untuk tutup TV dan buat homework. Asyik tengok TV je kan. Anak pula menjawab bahawa buat homework tidak diwajibkan oleh syarak. Hukumnya harus sahaja. Jika saya tak buat, saya tidak berdosa atau tidak derhaka kepada ibu. Misal ketiga, ibu berpesan kepada anak yang keluar bermain pada waktu petang agar balik sebelum azan maghrib. Anak tu jawab lagi, itu tidak diwajibkan oleh syarak. Yang wajib ialah solat maghrib dan balik rumah pukul 8 malam pun masih sempat untuk solat maghrib. Jadi, jika saya, yakni anak, balik rumah pukul 8 malam, itu tidak dikira berdosa atau derhaka kepada ibu. Dan macam-macam lagi yang mungkin diperintahkan, diminta atau ditegur oleh ibu, anak enggan atas alasan ia bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh syarak, bahawa hukumnya harus sahaja. Kemudian, ini best. Ibu memberi amaran, jangan derhaka kepada ibu. Anak pula menjawab, derhaka itu hanya pada mulut ibu, tidak di sisi syariat. Bayangkan betapa besarnya kerosakan kepada sesebuah institusi keluarga dengan pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh ustazah. Isteri tidak perlu taat kepada suami dalam perkara-perkara yang harus. Anak pun ikut sama. Tidak perlu taat kepada ibu mahupun bapa dalam perkara-perkara yang harus. Jika tidak taat, ia tidak dikira berdosa, tidak dikira derhaka. Bayangkan ke manakah hala tuju keluarga tersebut. Dan yang mengeluarkan pendapat ini adalah seseorang yang berulang kali dalam tempoh sejam 40 minit itu memuji dirinya bahawa dia bercakap berdasarkan ilmu dan hukum syarak, bukan emosi. Berulang kali memuji dirinya sebagai perunding cara poligami, handle kes poligami, orang tengah bagi kes poligami. Para penonton yang dirahmati Allah, perunding cara tu apa ya? Jika kita rujuk ke tangkap layar ini, ia adalah orang yang diajak berbincang dan memberikan nasihat pakar dalam sesuatu perkara. Ringkasnya dalam bahasa Inggeris apa? Consultant. Baik, inilah yang saya maksudkan sebagai wawasan sempit. Ustazah nampak isu poligami saja, lalu memberikan pendapat yang salah lagi sempit tentang poligami. Ustazah tidak lihat bahawa pendapat yang dikeluarkan itu memberi impak atau natijah yang buruk dalam konteks yang lebih luas.
Di awal video ini, saya telah beri contoh bagaimana jika seorang isteri membiarkan emosi cemburunya begitu saja, maka suami juga akan menggunakan alasan yang sama untuk membiarkan emosi atau sikap buruknya begitu saja. Dan jika isteri tidak perlu taat kepada suami dalam perkara yang tidak diwajibkan syarak, tidak perlu taat dalam perkara yang harus saja hukumnya, maka anak-anak pun akan belajar daripada ibu tu, dan anak-anak pun tidak perlu taat kepada ibu mahupun bapa dalam perkara yang tidak diwajibkan syarak yang hukumnya harus sahaja. Anak itu tidak dikira berdosa, tidak dikira derhaka. Jika ibu memberi peringatan kepada anak, jangan derhaka ya, anak akan jawab balik apa? Derhaka itu hanya di mulut ibu dan bukannya di sisi syariat Islam. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah, sudah panjang ulasan, react dan kritikan saya ini. Saya tutupi dengan beberapa kesimpulan. Pertama, kita sama-sama maklum bahawa di luar sana ada khabar-khabar yang tidak baik tentang orang-orang yang mempraktikkan poligami. Maka kita sangat-sangat dahagakan nasihat dan tunjuk ajar yang positif lagi betul dalam topik poligami. Dan sudah tentu ini kita dahagakan daripada orang agama. Namun, jika orang agama itu sendiri mengubah hukum bahawa hak memilih monogami atau poligami ialah isteri, menjadikan cemburu sebagai alasan berkata tidak kepada poligami, bahawa isteri tidak perlu taat kepada suami dalam perkara yang harus, dan berbicara dengan emosi dan wawasan yang sempit, maka apa yang dapat kita harapkan daripada orang yang bukan agamawan, yang bukan selebriti agama? Kedua, apabila saya mengkritik pandangan ustazah dalam isu poligami, bukanlah bererti saya membiarkan sahaja para suami berpoligami sesuka hati. Dalam tulisan-tulisan saya, video-video saya dan sesi-sesi live saya bersama Ustaz Syihabuddin sebelum ini, telah berulang kali saya nasihatkan para suami untuk tidak berpoligami, melainkan dia seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan telah membuat persediaan awal. Dan salah satu persediaan awal itu ialah memaklumkan kepada isteri atau isteri-isteri sedia ada perancangan dia untuk menikah lagi. Jika dia tak berani nak memaklumkan, jika dia tidak berani untuk mengurus reaksi daripada isteri apabila dia memaklumkan, maka dia tidak layak untuk ataupun belum lagi bersedia untuk poligami. Dia ni ke suami tu ya. Okey. Ketiga, minta jasa baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Pandangan yang positif, masukan yang bagus dialu-alukan. Adapun selain itu, minta menahan diri daripada menulisnya. InsyaAllah, apabila saya ke lapangan, saya akan buat video bahagian kedua pula bagi menjawab Ustazah dan Al-Kafi Lil Fatawi yang dibacakan oleh beliau dalam video asal. Sementara itu, saya tutupi dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.